السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نحن من المجموعة الأولى سنقدم لكم عن الموضوع النص والمفسر. أولا عن تعريف النص الذي اللفظ الذي يدل على معناه المقصود الصالح من سوقه مع احتمال التأويل. Ya, maksudnya yakni an-nas adalah lafaz yang menunjukkan kepada maksudnya yang sebenar dan menerima takwil. Ma'a ihtimal takwil. Menunjukkan maksud yang sebenar bersama nas ini menerima takwil. Dan yang kedua, ma izdadu wuduhan an zahir lakin ziyadatul wuduh hadhihi lam ta'ti min zati sirah. لأن الصيغة كل من ظاهر والناص على درجة سواء من حيث الوضوح بل من حيث إن المعنى في الناس مقصود قصدا أو لين أو أصالة أو أصال أو أصالة بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا. Okey. An-nas dia adalah lebih jelas, kejelasan dia tu adalah lebih tinggi daripada zahir, tetapi tetapi jelas dia tu bukannya datang daripada sirah. Dia lebih jelas daripada zahir, tetapi dari sudut kejelasan tu bukannya datang daripada sirah. Maksudnya bukan daripada jenis ayat. Bukan daripada ayat tu, bukan daripada sirah tu. Sebabnya sirah nas dengan zahir, sirah zahir dengan nas, dia adalah sama saja dari segi kejelasan tu. Jadi kejelasan dia tu bukan berbeza, bukan datang daripada ayat ataupun datang daripada jenis ayat ataupun datang daripada sirah ayat itu sendiri, tetapi bal min haitsu innal ma'na fin nas maksud qasdan. Ya, tetapi uh, izdadul wuduh ni adalah berbeza dari sudut maksud. Kalau nas dia adalah maksud qasdan, maksud yang dikehendaki, atau maksud aulayan, maksud yang lebih utama, maksud yang lebih aula, au asalah, atau maksud yang sebenar. Sementara az-zahir maksud tabaan, maksud sementara saja. Di situ perbezaan nas dengan perbezaan zahir dengan nas. Okey, faham kan? Di situ. Dari sudut sirah, dua-dua sama zahir dengan nas, darajatin sawain. Dia berbeza dari sudut maksud. Kalau zahir dia maksud tabaan. Kalau nas ni dia maksud yang sebenar. Okey. ثم المفسر أدل والذي واللفظ واللفظ الدل على معناه الذي سيق لأجله والمقصود أصاله وإزداد وضوحا بحيث لا يحتمل التأويل ولكنه كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة. Al-Mufassar adalah lafaz yang menunjukkan kepada maksudnya yang sebenar, dan wa izdadu wuduhan, kejelasan kejelasan tu bertambah sekira-kira ayat ayat itu tidak lagi menerima ta'wil. La yahtamilu ta'wil, tidak lagi menerima ta'wil, akan tetapi kana yahtamilu naskhi fi ahdi risalah. Kana yahtamilu naskha fi ahdi risalah. Tetapi dia menerima nasakh pada zaman Nabi dulu. Dia tidak menerima takwil, tetapi dia masih lagi menerima nasakh sewaktu zaman Nabi dahulu. Dari segi contoh akan didatangkan selepas ini oleh pembentang yang seterusnya. Okey. Poin yang kedua untuk mufassar, wa ziyadatul wuduh qad takunu min nafsi as-sighah wa qad takunu bi ghairiha. Penambahan kejelasan, maksudnya kejelasan dia tu lebih jelas, kadang-kadang boleh datang daripada sirah tu sendiri, boleh datang daripada ayat tu sendiri, dan kadang-kadang boleh datang selainnya. Okey. Contoh yang boleh datang daripada ayat yang sama min nafsi sirah adalah kita boleh tengok kalau kita rujuk di dalam Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, kita akan jumpa ayat mengenai waqatilul musyrikin kafah. Okey. Al-musyrikin, perkataan al-musyrikin di situ umum, 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 zahir am, ismun zahir am, umum boleh menerima takhsis.
perkataan musyrikin di situ. Akan tetapi selepas musyrikin itu ada perkataan kafah, wa qatilul musyrikina kafah. Kalaulah selepas perkataan musyrikin itu ada kafah. Jadi musyrikin ini perkataan am. Dia setiap perkataan am boleh menerima taksis. Akan tetapi kafah, didatangkan perkataan kafah selepas itu menyebabkan tidak lagi boleh ditakwil. Tidak lagi boleh ditakwil. Sebabnya memang keseluruhan kafah, keseluruhan orang musyrik itu. Jadi tidak lagi boleh menerima takwil. Itu contoh untuk uh, kejelasan dia tu semakin bertambah dari ayat yang sama. Dan boleh jadi juga waqad takunu bi ghairiha. Boleh jadi juga kejelasan dia tu tidak datang daripada nafsi sirah ayat yang sama, tetapi datang daripada yang selainnya. Contohnya ayat aqimus solata wa atuz zakah. Ayat tu tidak jelas. Aqimus solat, dirikanlah solat, wa atuz zakah, tidak dinyatakan. Hanya yang disuruh mendirikan solat, tapi tidak dinyatakan bilangan rakaatnya berapa kali sehari, yang tidak dinyatakan. Jadi datanglah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan tentang solat itu. Bila datangnya hadis tadi tu, maka ayat tu tadi la yahtamilu ta'wil, sudah tidak lagi menerima ta'wil, kerana dia telah dijelaskan bi ghairiha. Itu secara ringkas mengenai an-nas dan mufassal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي عبد الرحمن بن محمد نور. فأواصل درسنا تحت الموضوع النص والمفسر. فقد عرفنا ما هو النص والمفسر تعريفا، فالآن سأقدم لكم عن كيف نحن نعرف بأي لفظ النص والمفسر، بمعنى ما هو مميزات للنص والمفسر. فكيف نعرف النص وندرس أو رأينا أو نرى إلى كيف نعرف النص أولا. فإن النص أظهر من الظاهر في دلالته على معناه. فهذه الجملة واضحة بأن النص أظهر من الظاهر. وكان النص متبادر فهمه من الآية. كان النص متبادر فهمه من الآية، بمعنى إذا نقرأ النص فمتبادر فهمه، فنحن سنفهم الفهم لذلك النص، يعرف قصد المشرع فالنص يوجد المقصود الأصلي لذلك النص. فالنص والظاهر الفرق بين النص والظاهر، النص يوجد مقصود الأصلي، فيعرف قصد المشرع للمعنى الأصلي أو مقصود الأصلي من النص من سياقه أو سبب نزوله أو وروده، لا من نفس الصيغة. Maknanya kita boleh tahu apa dia maksud asli bagi nas. Nas dia ada maksudnya secara zahir dan maksud secara asli. Kita boleh tahu maksud secara asli bagi nas dengan ayat, dengan mengetahui ayat sebelumnya, ataupun dari sebab nuzulnya, ataupun daripada hadis. Wa hukmuhu yuqbalu at-ta'wil wa yajibu an ya'mala bihi ma lam yuqim dalil ala ta'wilih. Jadi kita maklum wajib untuk kita beramal sama ada nas ataupun zahir. Maknanya bagi nas tu ada maksud yang zahir, kita wajib beramal yang zahir tu. Wal maqsudul asli, dan maqsudul asli pun kita wajib beramal. Contohnya akan dibentangkan oleh sahabat-sahabat saya pada slide selepas ini.
فنرى إلى فنواصل إلى كيف نعرف المفسر. فالمفسر يوجد مفسر بذاته والمفسر بغيره. فالمفسر بذاته ارتفاع احتمال التأويل، بمعنى لا يوجد التأويل، فقد وضحت الآية. والمفسر بغيره يشمل كل لفظ يحتمل التأويل أو خفت دلالة على معناه فالتحق به ما فسره تفسيرا قاطعا. فحكم المفسر وجوب العمل به. فحكم المفسر وجوب العمل به كما فصل، ولا يحتمل التأويل إنه لا مجال فيه للاجتهاد إذا كان التفسير شاملا، وإلا فالاجتهاد مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسير. ويحتمل النسخ في عهد الرسالة. فالظاهر والنص إذا التحق بهما ما يفسرهما تفسيرا قاطعا بأن ارتفع احتمال التأويل، أصبح كل منهما مفسرا بغيره، وكذلك المجمل والخفي. Maka yang zahir wan nas, maka apabila mereka memerlukan kepada tafsir dan terangkatnya keperluan kepada takwil, maka ia akan dipanggil sebagai al-mufassir bighairih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد مزمر بن مأوزي. إن شاء الله سنواصل دراستنا عن مثل النص. إن شاء الله saya hari ini akan memberikan contoh bagi an-nas. Contoh pertama saya akan datangkan daripada ayat Al-Quran. Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahuu. Surah Al-Hajj ayat 7. Yang bermaksud, apa yang diberikan Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Awalan, nanzur ila ظاهر في دلالة على وجوب طاعة الرسول، وهذا المعنى المتبادر فهمه من نفس الآية. Jadi yang pertama kita maksudnya zahir dalam ayat ini, dalam ayat Al-Quran tersebut menunjukkan ke atas wajibnya taat kepada Rasul, dan ini adalah makna yang terlintas kefahamannya dalam fikiran kita. Yang maksudnya apabila kita membaca ayat Al-Quran tersebut, zahir terlintas dalam pemikiran kita, pertamanya adalah tentang apa yang dibawa Rasulullah SAW adalah wajib kita ambil, dan apa yang dilarangnya maka kita perlu untuk menjauhkannya. Itu yang kita faham. Yang pertama, المقصود الأصلي أن نسياق الآية بالدلالة على وجوب طاعة الرسول في خدمة القيء، وتدل طبعا على وجوب الطاعة مطلقا. Tetapi maksud asal nas daripada konteks ayat tersebut adalah menunjukkan ke atas wajibnya taat kepada Rasul. Dari segi apa? Dari segi pembahagian hati pandangan. Ada ini menunjukkan untuk mengikut Rasulullah SAW ke atas ketaatannya. Maksudnya dari segi zahir yang terlintas dalam fikiran kita adalah kita perlu mengikut apa yang diperintahkan Rasul, dan apa yang dilarang oleh Rasul kita kena jauhkan. Tapi maksud asal ayat ini ataupun konteks ayat ini, konteks nas ini nak menerangkan tentang pembagian hati peperangan. So, ayat ini diturunkan, asbabun nuzulnya diturunkan ketika mana peperangan berlaku. Jadi berlakulah Rasulullah SAW
mewajibkan untuk mengikut perintahnya dalam pembagian harta perang. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita pergi ke contoh yang kedua. Kalau Nabi SAW telah bersabda kepada Sila an-tahuriyatil ma'il bahri wa tahuru ma'uhu ahlu maitatahu. Maka sebenarnya telah soal akan kesucian air laut. Rasulullah SAW menjawab, ia suci airnya dan halal bangkainya. Daripada konteks hadis ini, al-zahir fi hukmi maitatil bahri, kita dapat fahami yang tabadir yang tertulis dalam fikiran kita bila kita membaca hadis ini adalah tentang hukum bangkai laut tersebut. Itu yang terdalam dalam fikiran kita. Yang kedua, maksud asli nas min siyaqil hadis an su'al waqa'a an ma'il bahri an maitatihi. Bermaksud asal nas, maksudnya maksud asli, maksud yang tidak dibawakan oleh hadis ini dalam konteks hadis ini tidak menerangkan tentang persoalan air laut, kesucian air laut tersebut, bukannya bangkai. Maksudnya diwariskan hadis ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kesucian air laut tersebut, adakah boleh untuk ambil wuduk ataupun tidak. Maka Rasulullah SAW menjawab boleh. Air laut ini adalah halal. Dan Rasulullah menambah halal juga bangkainya. Jadi zahir hadis ini kita dapat fahami apa yang terjadi dalam fikiran kita adalah halalnya bangkai air laut tersebut. Tapi dari segi nas, dari syiakul ayah, dari segi konteks ayat tersebut tidak terdapat Rasulullah sahabat bertanya tentang kesucian air laut. Itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Al-Bukhari bin Wira. Rakam talabah IID 19 0 1 2 سأتكلم عن المثال للمفسر. كما عرفنا المفسر أوضح من النص والظاهر، والمفسر مأخوذ من الكلمة فسر وهو كشف، والمفسر مكشوف معناه نفهم آية القرآن بنظر إلى آيات نفسها. طيب، وهنا المثال آية التوبة، قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. نعم، وهذه الآية واضحة. نعم، بمعنى قتل المشركين كافة، يؤذن بقتل المشركين كافة لأنهم يقاتلونكم، أي يقاتلون مسلمين. Jadi ayat di sini sangat jelas menunjukkan bahawa suruhan untuk membunuh golongan musyrikin secara keseluruhan yang telah melanggar perjanjian, iaitu pada ayat yang sebelumnya itu golongan musyrikin ini melanggar perjanjian untuk mereka berperang pada bulan yang diharamkan, kerana ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, tetapi mereka tetap melakukan. Jadi ayat ini dibolehkan memulai perang pada 4 bulan tersebut dengan sebab untuk membela diri orang Muslim. Jadi di sini fa inna kalimata musyrikin ismun zahir 'am, walakin
يحتمل التخصيص، فلما ذكر بعده كلمة كافة ارتفع احتمال التخصيص فصار mufassaran. Jadi ayat di sini al-musyrikin ismun zahir am yang memerlukan kepada taksis. Jadi ayat perkataan selepasnya kafah menunjukkan taksis itu sendiri dan jelas di sini dan mufassar. Jadi dia kafah ni mufassar. Nah, jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh untuk membunuh musyrikin secara keseluruhan seperti mana mereka membunuh kamu. Baik. Selesai. Seterusnya contoh yang kedua pada ayat Al-Ahzab 49 qauluhu ta'ala fi nafil 'iddah 'anil mutallaqat qabla dukhul, yaitu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menafikan iddah bagi golongan yang ditalak, perempuan yang ditalak sebelum dukhul, iaitu sebelum jima'. Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Apabila kamu menikahi perempuan kemudian kamu menceraikannya sebelum tamassuhunna, ini sebelum kamu tajami'uhunna, sebelum kamu menjima' mereka, famalakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha, dan tiadalah bagi mereka itu iddah yang perlu kamu perhitungkan. Jadi ayat di sini ayat mufassar yang jelas maknanya apabila seseorang perempuan itu ditalak sebelum dijima' maka tiada baginya iddah yang perlu ditunggu. Ayat ini jelas kerana kalimah ta'taddunaha menafikan ihtimal ta'wil iddah itu, menafikan berapa jumlah iddah yang tertentu yang perlu ditunggu oleh perempuan tersebut. Nah, iddah di sini telah diterangkan. Maksudnya tiada iddah yang berlaku, tiada iddah yang perlu ditunggu. Nah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Farhan bin Razali wa ana min qismi al-fiqh wa usulihi wa ana min as-sanati al-ula. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita bawah al-farqu bainan nas wal mufassar. Selepas kita tahu apa itu definisi kepada an-nas, definisi kepada al-mufassar, kita tahu ciri-ciri dia, yang mana an-nas ni ciri-ciri dia begini, al-mufassar pun begitu. Baik, seterusnya kita tengok pada perbezaan. Bila mana berbezanya nama, sudah pasti ada perbezaan dari segi isi kandungan ataupun ciri-ciri dia sendiri. Jadi kita tengok apa itu ciri-ciri perbezaan yang membezakan antara an-nassu dengan dalalatul mufassar. Baik, yang pertama perbezaan dia, ciri-ciri perbezaan yang pertama adalah an-nassu ini adalah ma dalla ala al-maqsudi al-asli min suqil kalami la li dhati sighatihi. Dalalatul nassi ini dia menerangkan makna yang asli bila mana kita tengok konteks ayat secara keseluruhan, bukan daripada sirah kalam dia sendiri ataupun bukan daripada lafaz ayat itu sendiri. Jadi macam mana kita nak tahu maksud yang asli? Kita kena tahu dari segi konteks ayat dia sendiri. Kita kena tengok peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan sebab-sebab nuzul ataupun sebab wurud hadis, ataupun kita tengok ayat-ayat yang lain yang menerangkan
maksud yang sama. So kita kena tengok semua tu untuk kita mendapatkan maksud yang asal. Pada zahirnya sesuatu ayat itu ataupun satu lafaz itu menunjukkan makna yang lain, akan tetapi itu bukan makna yang asli. Makna yang asli kita kena tengok kepada konteks lah. Kalau kita tengok secara zahir tanpa melihat kepada konteks ayat secara keseluruhan, maka kita dapati bahawa ayat ini menerangkan sesuatu yang lain, sedangkan bukan begitu. Contoh, saya petik contoh daripada kitab Al-Wajiz yang dikarang oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ayat ini secara zahirnya kalau tengok lafaz matan itu sendiri ataupun lafaz lah kita sebut, secara zahirnya ingin menerangkan tentang hukum. Kita baca ayat tu, kita tengok Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan tentang hukum halal jual beli dan haram riba, itu saja. Akan tapi bila mana kita menelusuri konteks ayat ini secara keseluruhan, kita tengok peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini, maka kita dapati bahawa bukan hukum yang ingin ditekankan di sini, akan tetapi yang ingin difokuskan di sini adalah adanya perbezaan antara jual beli dengan riba. Adanya perbezaan antara jual beli dengan riba. Kenapa dikatakan begitu? Kerana kalau kita menelusuri konteks ayat ini, menelusuri peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini, maka kita dapati bahawa ada kalam orang kafir yang mengatakan bahawa innamal bay'u mithlur riba, sesungguhnya jual beli ini sama seperti riba. Ini kalam orang kafir. Maka ayat ini turun untuk meratkan balik, untuk menepis balik ayat ini dengan mengatakan bahawa wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dengan makna yang asli. Setelah kita telusuri konteks ayat, rupanya ada perbezaan antara jual beli dengan riba. Kenapa kita tengok ada perbezaan antara jual beli dan riba? Kerana hukumnya berbeza. Sudah pasti perkara itu berbeza. Contoh, makan babi haram, makan daging lembu halal. Contoh, sudah pastilah antara daging lembu dengan daging babi itu ada perbezaan. Sebab itulah ada hukum yang berbeza. Itulah secara mudah nak faham. Jadi itu adalah an-nasu, ciri-ciri yang pertama. Kita tengok kepada al-mufassar, ma dalla bi nafsihi ala al-ma'na al-mufassal min dhati sighatihi la min suqil kalam. Al-mufassar adalah ayat ataupun lafaz yang menunjukkan makna yang terperinci daripada sirah dia sendiri, daripada lafaz itu sendiri. La min suqil kalam, dan kita tak perlu nak tengok dari sudut konteks ayat untuk kita dapat makna yang asli yang terperinci. Tak perlu. Bila mana kita sebut al-mufassar, maka dia sudah pun jelas makna dia. Contoh, kata Allah dalam Al-Quran, dalam kitab yang sama saya petik contoh ini, Al-Wajiz, wa qatilul musyrikina kafah, bunuhlah oleh kamu akan orang-orang musyrikin kafah, secara keseluruhan. Baik, andai kata tidak ada perkataan ataupun kalimah kafah, maka ayat ini wa qatilul musyrikina, itu sahaja, wa qatilul musyrikina, bunuhlah oleh kamu akan orang musyrikin. Baik, kalau tak ada kalimah kafah, maka kita tertanya-tanya, nak bunuh orang musyrikin yang mana? Di Malaysia ke? Di Thailand ke? Di Arab Saudi ke? Maka tak tahu. Maka dia menimbulkan berbagai-bagai pentafsiran, persepsi, pentakwilan. Jadi datangnya kafah, kalimah kafah ini jelas menunjukkan bahawa ayat ini sudah pun diterangkan oleh kalimah selepas dia. Dan oleh sebab itulah kita namakan bahawa ayat ini termasuk dalam kategori dalalatu mufassar, kerana sudah jelas, bunuhlah oleh kamu akan orang musyrikin. Musyrikin yang mana? Semua sekali, kafah, semua sekali, bunuh semua sekali. Baik, yang kedua, perbezaan yang kedua, an-nassu yaqbalu ta'wil. Ayat ataupun dalalatun nassi ini dia boleh menerima takwil, boleh menerima pelbagai-bagai takwil.
Contohnya, kita ambil dalam contoh dalam kitab yang sama. Contoh ini berkaitan dengan perempuan yang dicerai, ditalak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ayat ini menunjukkan, secara zahir ayat ini menunjukkan bahawa orang-orang perempuan yang telah pun ditalak ataupun dicerai, hendaklah dia menahan diri dia selama thalathata quru, 3 quru. Baik, maka datang ayat yang lain untuk menerangkan, disebabkan oleh dia menerima takwil, maka dia ada takhsis, ada pentakhsisan, pengkhususan daripada ayat tersebut. Wal mutallaqat, perempuan yang ditalakkan. Maka ada ayat yang lain bahawa menunjukkan bahawa orang perempuan yang dicerai, yang belum disetubuhi, tidak perlu beriddah, seperti mana yang disebutkan oleh ayat sebelum dia tadi. Apa dia ayat tersebut yang mentakhsiskan ayat ini? Iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'tadunaha. Ayat ini telah pun mentakhsiskan bahawa perempuan yang dicerai, ditalak tanpa disetubuhi, belum disetubuhi lagi, maka dia terkecuali daripada iddah di salah satu quru tadi. Baik, jelas dia menerima ta'wil, menerima takhsis, menerima pelbagai pentafsiran. Tapi pentafsiran itu berdasarkan ayat jugalah, bukan pentafsiran semata-mata pentafsiran dengan hawa nafsu, tidaklah. Itu apa yang saya faham daripada kitab ini sebutlah. Al-mufassar yang kedua, la yahtamilu lit-ta'wil. Adapun ayat al-mufassar, dia tidak menerima ataupun tidak berpotensi untuk kita takwil. Datang ayat tersebut, ayat al-mufassar, maka kita jelas, oh ayat ini macam ni, dia nak macam ni, kehendak dia macam ni. So tak perlu nak takwil dengan pelbagai-bagai takwilan lagi. Contoh kita petik juga dalam kitab yang sama yang berkaitan dengan hukuman qadhaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Baik, kenapa kita katakan bahawa ayat ini tidak memerlukan takwil? Kerana ayat ini dia nak fokuskan kepada hukuman. Hukuman, bila mana hukuman, contoh sebatan, mesti ada bilangan berapa kali. Jadi ayat ini sudah pun menjelaskan siap-siap awal-awal ini. Dia dah bagi tahu 80 jaldah. Bila tersebut 80, dia itu adalah al-adad, nombor. Bila nombor, kaedah kita ataupun apa yang kita dapat faham, nombor ini tidak membawa apa-apa makna melainkan satu makna sahaja. Nombor ini tidak membawa makna kecuali satu makna sahaja. 80. Bila kita sebut 80, tidak mungkin membawa kepada makna 81, sebab makna 80 hanya satu. Bila tersebut 80, tidak mungkin membawa makna kepada 79. Contoh, saya sebut nombor 10, kamu mesti melompat sebanyak 10 kali. Tidak mungkin menjadi maksud dia 11 kali, tak mungkin. Bila saya sebut 10, maka 10 lah maksud dia. Tidak mungkin juga menjadi kurang kepada 9, tidak mungkin. Begitu je dalam ayat ini. Ayat ini mengatakan bahawa orang yang menuduh perempuan itu perempuan berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka hendaklah disebat fajliduhum 80 jaldah, 80 kali. Berapa kali? 80 kali. Jadi nak takwil macam mana lagi? Dah sebut awal-awal lagi 80 kali. Settle. Jadi tak boleh menerima pelbagai takwilan. Oh, saya rasa 70 kali kot, walaupun disebut 80, saya rasa 70 kot. Pentakwilan dia itu adalah tidak sahih, kerana ayat ini sudah pun tidak menerima takwil, tidak berpotensi untuk ditakwilkan, kerana dia berkaitan dengan nombor. Baik, seterusnya an-nassu, kita tengok dari sudut martabat kejelasan dia. Maratibuhu fil wuduh asfalu minal mufassar. Dari segi kejelasan dia, martabat dia, an-nassu ini dia lebih bawah lagi daripada al-mufassar.
dia dia jelas. Nak dibandingkan dengan zahir, dia lebih jelas. Akan tapi kalau kita nak bandingkan dengan al-mufassar, maka dia kurang jelas. Itu. Adapun al-mufassar, maratibul wuduh a'la wa aqwa minan nas. Dari segi kejelasan, martabat kejelasan, tahap kejelasan dia lebih tinggi daripada an-nas. Contoh, saya bagi analogi. Ini saya tak petik mana-mana ayat Quran, saya bagi analogi. Contoh, saya ada seorang isteri. Saya cakap kat isteri saya, bila saya masuk kerja pukul 8 pagi kat pejabat, saya WhatsApp kat isteri saya, malam ni abang nak makan bubur. Kemudian bila saya nak balik rumah selepas asar, saya WhatsApp lagi kat isteri saya, malam ni abang nak makan bubur kacang. Baik, ayat yang pertama, WhatsApp yang pertama tadi, kita kategorikan sebagai malam ni abang nak makan bubur kacang. Baik, ayat yang pertama, WhatsApp yang pertama tadi, kita kategorikan sebagai an-nasu. Kerana apa? Boleh menerima takwil. Nak makan bubur. Bubur apa? Bubur kacang ke bubur nasi? Nampak? WhatsApp yang kedua, abang nak makan bubur kacang hitam. Jadi ayat ini tidak menerima takwil lagi. Bubur mana? Bubur kacang. Kacang mana? Kacang hitam. Dah jelas. Jadi bila berlakunya pertembungan antara dua mesej ataupun dua ayat, maka kita nampaklah yang mana kita nak utamakan ayat yang mana. Sudah pastilah isteri saya tadi tu mendahulukan ataupun mengutamakan WhatsApp yang kedua, iaitu nak makan bubur kacang hitam. Begitu. Maksudnya kalau kita nak padankan dengan perbincangan kita, al-mufassar dengan an-nasu tu, sudah pasti kita pakai al-mufassar kerana dia lebih jelas, tak menerima takwil lagi. Bubur mana? Bubur kacang. Kacang mana? Kacang hitam. Dah kemas pegangan tu. Itulah. Itu hanya contoh lah. Saya pun belum beristeri. Begitu. Itu saja daripada saya. Apa yang kurang, apa yang salah faham, ataupun apa yang saya tersalah faham, boleh tegur, boleh WhatsApp, ataupun boleh buat perbincangan. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.